Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so sampai mana dah kita belajar semalam? Habis female kan? Betul tak? Tak ada. Okay, so hari ni kita akan sambung fertilization in human lah. Okay. So sambungan daripada kita dah belajar pasal macam mana production of male gamete dan production of female gamete, hormon-hormon dalam dua jenis cycle yang berbeza lah. So sambungan dia adalah fertilization. So kalau ingat waktu hormon tu medium ada sebut if pregnancy occur dengan if pregnancy does not occur. So yang menyebabkan pregnancy tu adalah fertilization between male gametes dengan female gametes lah. So apa tu fertilization? It's a process of fusion haploid sperm dengan haploid egg. Okay, so dua-dua ni akan fuse together to form diploid zygote. Yang tu biasalah tahulah kan. Okay, apabila kita haploid male gamete tu adalah sperm. Okay, dia akan fuse together dengan haploid female gamete, iaitu secondary oocyte untuk produce zygote. Okay, diploid zygote. So ini N, dan ini akan jadi 2N. Okay, setakat tu jelas tak? Setakat tu jelas? Maksud fertilization jelas tak? Jelas, madam. Okay, right. So, dia take place dalam fallopian tube. So, kalau ingat lagi, madam ada lukis ini structure reproductive system of female. Okay. So, ini adalah ovary. Ovary ni akan secrete secondary oocyte ke dalam fallopian tube. So, kalau berlaku fertilization, sperm kita akan masuk melalui cervix dan dia akan swim towards the secondary oocyte, dan fertilization akan berlaku dekat fallopian tube. Okay, so basically secondary oocyte tak bergerak lah. Kalau ada pergerakan pun dia hanya gerak melalui cilia lah yang akan ditolak. Tapi yang move towards it adalah the sperm itself lah, sebab sperm boleh motile kan, dia boleh swim. Dia ada tails untuk bergerak. So dia akan berlaku dekat fallopian tube. Okay, so during normal fertilization, genetic material of secondary oocyte ada nukleus, dalam nukleus ada genetic material, dan ini adalah sperm. So dalam sperm pun ada nukleus dengan acrosome, ada middle phase. So dua-dua ni dia punya genetic material akan fuse together untuk hasilkan diploid zygote. Sebab tu kita akan terima genetic material daripada parents each. Okay, mak dengan ayah. Okay, faham setakat tu? Faham? Faham, madam. Faham. Dan untuk structure of secondary oocyte, okay, madam dalam video dah ada kan, secondary oocyte. Kita ada beberapa layer. Okay, so kita tengok macam mana layer of secondary oocyte. Awak akan ada macam ni. Okay, so kat luar ni akan ada granulosa cell ataupun nama lain dia adalah corona radiata. Ini adalah sel paling luar dekat secondary oocyte. Okay, so nama dia adalah corona radiata ataupun granulosa cell. Okay, jelas tak setakat tu? Jelas. Jelas. Faham? Faham? Faham, madam? Okay. And then ini layer paling luar. Paling luar adalah corona radiata. Okay. Lepas tu kita ada banyak layer lah. So lepas layer paling luar ni akan ada layer yang dalam sikit. Okay. Okay. So ini layer kedua ni kita panggil sebagai zona pellucida. Okay. Jelas setakat tu? Jelas, madam. Jelas. Okay. Kejap kat sana. Okay. And then dekat zona pellucida ni lah yang awak akan nampak
first polar body. Kalau ingat first polar body ni terhasil apabila cytokinesis of second meiosis kita dia separate ataupun cytokinesis tu berlaku unequally kan. So first polar body tu akan dijumpai dalam layer of zona pellucida. Lepas layer zona pellucida kita ada cell membrane lah. So let's say yang beneath the ni adalah cell membrane lah. Okay. So ini adalah cell membrane. Okay. Dapat? Dan last kali kat dalam ni kita akan ada nukleus. Okay. Faham? Faham tak? Faham. Okay. So macam mana fertilization boleh berlaku? So awak tahu secondary oocyte akan ada dekat kawasan fallopian tube ni dan sperm akan come towards dia lah. Okay. So bila sperm reach the secondary oocyte, what will happen? Okay. So kat sini ada 4 stages berbeza. Okay. So stage pertama adalah capacitation. So capacitation ni berlaku apabila sperm kita reach secondary oocyte. Okay. So itu adalah nama dia capacitation. First process. So bila sperm reach the secondary oocyte ni akan ada series of functional changes dalam kepala sperm ni ataupun sperm head. Okay. So apa yang dibuat adalah kenapa ada changes berlaku dekat kepala dia? Sebab dia nak prepare plasma membrane dia supaya boleh fuse together dengan plasma membrane of secondary oocyte. So apa yang dia akan buat adalah dia akan remove 3 benda. So benda yang kalau ingat lagi plasma membrane is made up of cholesterol, protein dengan glycoprotein. So 3 benda tu adalah structure of plasma membrane. So untuk prepare fuse together dengan plasma membrane, dia akan remove 3 substances ni daripada plasma membrane dia. Jelas tak setakat tu? Jelas, madam. Jelas ke? Madam, Jelas tak? Ya. maksudnya dia kena fuse, sperm tu kena fuse dengan secondary oocyte baru dia remove kolesterol Bukan. and Dia glycoprotein. cakap kat sini, bila sampai je kat luar ni, okay, Meda ulang. Bila dia reach tu sampai, dia tak buat apa-apa lagi. Reach secondary oocyte akan berlaku functional changes ataupun series of changes, perubahan dekat kepala sperm ni. Okay, so ada perubahan berlaku. Kenapa perubahan tu perlu berlaku? Supaya dia prepare plasma membrane dia nak fuse together dengan secondary oocyte punya plasma membrane. Okay, maksudnya plasma membrane sperm kena fuse dengan plasma membrane of secondary oocyte. Untuk prepare benda tu, untuk menghadapi benda tu, so sekarang first stages dia remove 3 benda. Faham tak? Umi. Maksudnya belum fuse lagi. Dia nak prepare untuk fuse. Okay, madam, faham. Faham dia nak prepare. So apa cara dia prepare? Salah satu cara dia adalah dia remove 3 substan ni. 3 substan ni awak belajar dalam plasma membrane, betul tak? Ada kolesterol, ada protein dengan glycoprotein. So once dia remove 3 substances ni, okay, dia akan pass through the corona radiata. So dia dah remove ni. So first kali dia akan kena pass through the outer layer lah. So outer layer nama dia apa? Yang luar ni kan? Corona radiata, betul? Betul? Betul. Okay, so macam mana dia nak pass through the corona radiata? Dia ada banyak sel. So dia hanya perlu menggerakkan dia punya tail strongly. Okay, so strong tail movement of the sperm can penetrate the corona radiata easily lah. So boleh imagine tak? Dia akan gerakkan sampailah dia boleh menembusi kawasan corona radiata. Faham setakat tu? Faham? Faham, madam. Faham, madam. Okay, and then what happen is bila dia dah pass through the corona radiata punya layer, dia akan jumpa second layer. Layer apa? Yang madam tengah colourkan ni layer apa? Zona pellucida. Zona pellucida. So tadi dah habis stage pertama iaitu capacitation. So once the sperm head penetrate the corona radiata, mestilah kepala dia ni reach ataupun come in contact dengan zona pellucida. So sekarang kepala sperm akan ada kat sini.
Betul tak? Dia akan in contact. Okay, faham? Faham maksud in contact, dia akan touch. Jelas setakat tu? Jelas setakat tu? Dan dalam ni akan ada akrosom dengan nukleus lah macam biasa. Okay, so stage kedua adalah acrosomal reaction. So awak tahu ini adalah akrosom dan kita ada acrosomal reaction. So apa berlaku adalah sperm head kita ni akan bind dengan receptor site dekat surface of zona pellucida. Maksudnya dekat zona pellucida warna merah ni akan ada receptor. Receptor tu bernama ZP3. Let's say ini adalah receptor. Ini adalah receptor. Ada receptor lah bernama ZP3. Okay. So bila sperm kita becomes in contact dengan zona pellucida punya layer, dia akan bind dengan receptor site of ZP3. Boleh imagine tak? Boleh imagine tak? Faham ke? Sekali lagi, madam. Okay. So tadi dah faham dah yang dia pass through the corona radiata tu dengan strong tail movement. Dia gerakkan dia punya ekor laju-laju sampai dia boleh menembusi kawasan layer pertama, corona radiata. Faham? Oh, faham. Faham. Okay. Lepas tu mesti dah dijumpa layer kedua pula kan, zona pellucida. Yang tu faham? Faham. Okay. So dia jadi in contact. In contact tu dia bersentuhan dengan zona pellucida. Betul? Dekat layer ataupun surface zona pellucida ni, medium ada buat warna purple ni, nampak? Nampak warna purple medium buat ni? Nampak. Ini adalah reseptor dia. Ada reseptor dekat surface of zona pellucida. Zona pellucida warna kelabu ni yang medium colour kan ni. So dekat surface dia, permukaan zona pellucida tu kat luar tu akan ada ZP3 receptor. So sperm kita bila dia in contact dengan zona pellucida, dia akan bind kepada ZP3 receptor. Jelas tak Najwa? Jelas, madam. Okay, so bila dia in contact ataupun dia dah bind dengan ZP3 receptor, akan trigger acrosomal reaction iaitu stage number 2. Apa itu acrosomal reaction? Acrosomal reaction ni akan break acrosomal enzyme. Okay, dia akan break the acrosomal membrane. So acrosomal membrane which is this one, okay, yang ni kan, merah ni, okay, dia akan pecahkan benda tu. Okay, dia akan breakkan membrane ni, okay, dan dia akan releasekan enzim dalam dia. Faham tak? Dalam acrosomal head ada enzim kan? So bila membrane dia pecah, break, disrupted, dia akan release enzim tu keluar daripada kepala. Jelas tak? Jelas? Faham tak ni? Faham. So kan dia faham? Yang lain faham tak? Bazli faham tak? Syarul faham? Faham, madam. Okay. So faham So once dia bind dengan reseptor ni, let's say reseptor kat sini, dia akan trigger acrosomal reaction di mana membrane of acrosome kita akan disrupted ataupun breakdown. So lepas dah dia tak ada membrane ni, membrane dah dikacau atau di breakdown kan, enzim daripada dalam acrosome akan di-release. Okay, jelas So apa enzim ni buat? Dia akan digest zona pellucida kita punya layer. So basically zona pellucida punya layer yang kelabu-kelabu ni kan, so dia akan digest macam ni. Okay, faham? Faham? Menyebabkan dia boleh buat lubang dekat zona pellucida punya layer. So ada lubang lah sekarang ni kat zona pellucida layer. Betul? So what happen is, okay, so dia akan create hole. Itu sahaja. Next adalah fusion of plasma membrane head, plasma membrane punya sperm dengan membrane of secondary oocyte. So membrane of secondary oocyte, madam dah buat warna ni lah, ni kan. Betul-betul bawah zona pellucida punya layer ada plasma membrane. Okay. Okay. So sekarang ni, stage ketiga, kita nak fusekan together membrane, plasma membrane of the sperm dengan plasma membrane of secondary oocyte. So what happen is, sperm
plasma membrane dengan secondary oocyte plasma membrane akan fuse together lah. Okay. So basically daripada sini dia dah datang kat depan sikit. Betul? Sebab dia dah boleh menembusi kawasan. Nampak? Dia dah boleh menembusi kawasan zona pellucida dan dia akan datang ke sinilah ke arah plasma membrane of the secondary oocyte. Jelas tak setakat tu? Jelas tak? Jelas. Jelas. So apa berlaku seterusnya? Plasma membrane dua-dua ni akan fuse together. So bila dia fuse together, tahulah kan dia fuse macam ni. Okay, dia fuse together and then dia akan release dia punya nucleus ke dalam cytoplasm of secondary oocyte. Okay, so ni dia punya nucleus ni dia akan release ke dalam cytoplasm of secondary oocyte. Dapat? Tangkap. Dapat tak? Dapat tak? Dapat. Okay, yang lain faham? Okay, so bila sperm nucleus enter je the secondary oocyte punya cytoplasm, maka kita punya oogenesis ataupun kita punya secondary meiosis yang semalam Madam ada ajar juga dalam kelas, which rested dekat metaphase 2 akan completed. Hanya bila nukleus ni masuk ke dalam cytoplasm of secondary oocyte. Sekarang dia kira benda ni dah dipanggil ovum lah sebab dia dah complete meiosis tu. Bukan ni ovum, ni ovum. Betul? Sebelum ni kita panggil secondary oocyte, sekarang kita dah boleh panggil benda ni ovum. Okay? Jelas? Ni lah, ni ovum lah ni. Okay. Jelas tak ni? Jelas, madam. Jelas, madam. Jelas. So apa berlaku dengan dua-dua nukleus ni? Ni male nucleus, ni female nucleus. So male nucleus akan develop menjadi male pronucleus. Okay, male nucleus akan develop jadi male pronucleus. Dia pro sikit kan, advance sikit. Dan female nucleus akan develop jadi female pronucleus. Okay, so yang akan fuse together atau fertilize adalah male dengan female pronucleus. Jelas? Jelas setakat tu? Jelas. Jelas. Bila awak sebut male nucleus dengan female nucleus salah. Dia kena male pronucleus dengan female pronucleus akan fuse together. So what happen? Diorang akan hasilkan diploid zygote ataupun diploid nucleus lah. Okay. So perubahan ni ataupun penghasilan diploid zygote ataupun nucleus ni akan trigger berlakunya chemical changes dekat secondary oocyte of cytoplasm. Okay, semua ni akan berlaku depolarization. Depolarization ni kalau ingat lagi dia adalah perubahan charges yang berlaku. Okay, faham setakat tu? Dah sebut je lah dia berlaku depolarization. Jelas? Jelas. Jelas. Dan yang terakhirnya adalah cortical reaction. So apa itu cortical reaction? Okay. So cortical reaction ni dekat bawah beneath the plasma membrane ni, sel membrane ni, okay, akan ada cortical granules. Biji-biji sini. Macam granul-granul macam tu. Okay, so bila kita punya secondary oocyte dah depolarize, dia akan trigger exocytosis of cortical granules ni. Okay, apa maksud exocytosis? Apa maksud exocytosis? Maksud exocytosis. Irdina. Tak ada, Irdina tak ada. Syamimi? Hidayah? Okay, Syamimi cakap dari dalam keluar. So exocytosis adalah proses di mana kita keluarkan something lah dari dalam keluar. So dia kata dia trigger exocytosis of cortical granules, maknanya cortical granules yang duduk dalam sekali beneath the plasma membrane ni akan dikeluarkan. Faham? Faham tak?
Madam. Faham. So dia akan lalu plasma membrane, lepas tu dia akan lalu ke zona pellucida and then dia akan diffuse ke dalam zona pellucida ni. Setakat tu? Faham? Faham setakat tu? Faham, Madam. Okey, apabila cortical granulus kita dah diffuse dalam zona pellucida, dia akan menyebabkan cross-linking of glycoprotein. Okey, so cross-linking ni madam imagine macam ni je lah, madam imagine. Okey, madam imagine cross-linking tu macam ni. Tak semestinya macam ni. Cross-linking of glycoprotein yang secara tak langsung akan inactivate semua ZP3 punya reseptor dekat surface ni. Bila dia inactivate reseptor ni, kalau ada sperm in contact lagi atau cuba bind, takkan ada apa-apa yang berlaku. Kalau sebelum ni sperm bind dekat ZP3, dia akan release acrosome enzyme kan. Tapi sekarang dia akan inactivate the ZP3 receptor. Untuk apa dia buat semua ni? Sebab bila dah berlaku satu fertilization, kita akan block daripada sperm-sperm lain cuba nak masuk. Itu dinamakan polyspermy. Banyak sperm. So kita nak avoid daripada berlakunya polyspermy ataupun more than one sperm fuse into the secondary oocyte. Jelas? Jelas, Madam. Jelas. Faham? Jelas, Madam. Faham? Semua faham? Faham tak ni? Faham, Madam. Okay, so basically itu sahaja untuk fertilization lah. So untuk fetal development ni tajuk besar dia, awak dah belajar oogenesis, penghasilan ovum ataupun secondary oocyte, spermatogenesis, cara kita nak hasilkan sperm, dan combination of ovum dengan sperm ni iaitu fertilization yang baru madam habiskan untuk hasilkan zygote. So macam mana zygote ni membesar menjadi fetus ataupun jadi baby lah. Okay, itu adalah bawah fetal development. So kita akan tengok fetal development stages. Okay. So fetal development stages. So tengok kat sini. Okay. Prosesnya adalah embryogenesis. Nak hasilkan embryo. So benda tu berlaku daripada morula, blastosis dan gastrula melalui proses cleavage. Okay. So proses embryogenesis ada beberapa stages daripada fertilization, stage number 1. Number 2, cleavage, dan number 3, gastrulation. Setakat tu dapat tangkap? Dapat tangkap? Dapat. Fertilization, pergi proses cleavage, lepas tu gastrulation. Ini adalah embryogenesis. So gambar ni sangat detail dan sangat bagus lah. So dalam ni berlakulah ovarian cycle yang awak tengok berlakunya. Okay, penghasilan secondary oocyte. Secondary oocyte akan dirilis ke fallopian tube melalui proses ovulation, dan apabila sperm datang dan fertilize together, kita panggil dia sebagai fertilization. And then waktu dia menjadi zygote, day 1 of the zygote, tak jadi apa-apalah. And then akan undergo repeated meiosis, banyak-banyak meiosis. Proses ni dinamakan cleavage. Tak faham, tolong tanya. So proses ni kita panggil cleavage, iaitu repeated mitosis. Banyak-banyak mitosis. Faham? Setakat tu? Faham. Faham setakat tu? So untuk cleavage, dia daripada zygote dia jadi 2 sel lah. Ni meiosis pertama, 1 sel akan jadi 2 sel. Lepas tu undergo meiosis lagi, banyak-banyak, dia akan jadi banyak sel. Okay, so sebelum jadi banyak sel ni, dia akan jadi macam ni, 32 dulu, 24, 32 barulah lebih 100. So kat sini mungkin dia dah skip, so kita tengok kat sini . So zygote undergo first mitotic division. So ini adalah zygote. Okay, ini adalah zygote. Lepas tu undergo first mitotic division atau first mitosis, dia akan jadi 2. Betul? Undergo lagi mitosis, dia akan jadi berapa? Allah. Banyak. 4 dulu. 4 dulu kan. So ini berlaku dalam masa 24 hours. Lepas 24 jam, dia jadi 2
cell, lepas tu dia jadi 4 cell, lepas tu dia sambung lagi mitosis banyak-banyak, dia akan jadi 32 cell stage. Okay, dia panggil morula. Okay, sekarang dia ada nama. Tadi kita panggil 2 cell, 4 cell. Lepas tu repeated mitosis banyak-banyak, dia akan jadi 32 cell. Nama dia adalah morula. Undergo lagi repeated mitosis, dia akan jadi more than 100 cell. Waktu dia dah lebih 100 sel, kita akan panggil dia sebagai blastocyst. Faham? Faham? Faham, madam. Faham, madam. Faham, madam. Faham. Okay. So senang je lah ni kan. Repeated jadi 100 sel. Nama dia adalah blastocyst. Number of cell morula ni increase. Maksudnya dalam dia je increase. Luar dia masih saiz sama. Dalam ni ada 32. Maknanya sel 32 tu besar-besar sikit kata kan. Dalam ni dah makin kecil-kecil tapi saiz ball ni masih sama. Faham tak maksud saya? Faham? Faham? Faham. Faham kan? Okay. Saiz dia masih sama tapi dalam tu dipecah-pecahkan lagi. Dia divide lagi. Okay. And then jadilah blastocyst iaitu more than 100 cell. So blastocyst kita ada 3 benda penting lah. So apa tu 3 benda penting? So let's say ini adalah okay. Okay. So ini sel dia. Okay. So ini adalah blastocyst kita. So blastocyst ada 3 part penting. Yang pertama ni kita panggil sebagai inner cell mass. Okay. Dan tengah-tengah ni rongga kosong kita panggil sebagai blastosome. Dan yang bawah ni kita panggil sebagai tropoblast. Faham? Faham? Ni adalah sel yang dah divide, dia jadi dalam bentuk ni. Nama dia blastocyst. Okay. So step seterusnya adalah implantation. So implantation tu apa? Ada pernah sebut lah sebelum ni. Apa tu implantation? Penempelan. Penempelan. Dia akan menempel ataupun tertanamlah dekat endometrium wall kita kat sini. Okay. So blastocyst tu akan remain floating. Tadi Madam lukis blastocyst. Dia remain floating dekat uterus cavity ni selama 2 hari. Lepas habis 2 hari tu, barulah blastocyst kita akan attach kepada endometrium wall. Tapi secara loosely. Okay, tak kuat. Tak kuat. Loosely dulu. Okay, so proses ni lah kita panggil sebagai implantation. Jelas cakap tu? Jelas? Jelas. Okay. Dan blastocyst kita ni akan dapat nourishment ataupun nutrien-nutrien daripada trophoblast villi. So bawah kan, bahagian bawah ni trophoblast kan, Madam cakap kan. Okay, dia macam ni yang tadi kan. Okay, macam tu kan. So bahagian bawah ni, trophoblast ni, dia akan ada trophoblast villi yang dia dapatkan nutrien lah. Okay, and then apa berlaku? Cells within the inner cell mass akan migrate to form amniotic cavity. So dia kata sel dekat sini akan migrate untuk form amniotic cavity. Macam mana migrate? Apa maksud migrate? Apa maksud migrate? Migrate tu apa? Pindah. So sel tu akan pindah. Dan dia akan create amniotic cavity. Let's say sel-sel bawah ni semua pindah ke bawah. Okay. Apa yang akan berlaku? Cuba imagine yang bahagian ni. Okay, Madam buat colour hijau. Okay, so bahagian ni pindah ke bawah. Dia akan jadi macam ni, betul tak? Dia bergerak ke bawah. Dan bahagian tadi tu akan jadi kosong. Betul? Macam ni sepatutnya. Sebab dia berpindah ke bawah. Faham tak? Faham tak? Faham. Faham. So, rongga yang baru terhasil inilah kita panggil sebagai amniotic cavity. Jelas? Dia berlaku, amniotic cavity terbentuk sebabnya inner cell mass kita migrated. Jelas? Jelas, madam. Jelas.
lepas berlakunya benda ni, barulah kita punya blastosis ni akan secret sejenis enzim dan dia akan buruh. Buruh tu dia macam korek lah, duck in macam biasa kita cakap rabbit ke, buat tak hole dalam tanah ke apa. So barulah blastosis kita akan buruh into the endometrium wall. So maknanya dia ke dalam lagi. Dia akan ke dalam lagi. Sebab tadi dia just implant loosely, mungkin kat surface je. Tapi lepas dia secret enzim, barulah dia buat lubang, iaitu buruh ke dalam sikit dan dia akan implant betul-betul ke dalam lah. Jelas setakat tu? Jelas. Jelas, okay. So proses terakhir adalah gastrulation. Gastrulation ni proses di mana blastosis kita tadi akan jadi 3 germ layer berbeza, iaitu endoderm, mesoderm dengan ectoderm. Okay, endo dalam inner, mesoderm middle dengan ecto adalah bahagian luar lah. So dia terus start after implantation of the blastosis. So blastomere kita akan divide and rearrange lah. So benda ni akan divide and rearrange balik supaya jadi 3 layer macam ni. Nampak Ectoderm, mesoderm dengan endoderm. Luar, tengah dengan dalam. Faham setakat tu? Faham? Faham. Faham. Okay. So the lower layer of inner cell mass akan form ectoderm dengan endoderm. Okay, bahagian bawah akan jadi ectoderm dengan endoderm. Mesoderm develops between the ectoderm and endoderm. So ni ectoderm, endoderm, yang tengah-tengah ni akan jadi mesoderm, duduk tengah. Okay, so blastosis tadi akan develop menjadi gastrula. Okay, so nampak daripada blastosis kita akan terakhirnya jadi gastrula melalui proses gastrulation. Jelas? Jelas tak? Nama last dia gastrula lah sekarang ni. Setakat ni faham? Faham. Dan apa beza 3 layer ni? 3 layer ni akan develop menjadi 3 benda berbeza lah, 3 struktur berbeza. Contohnya ectoderm adalah outer layer, so dia akan jadi skin semua tu. Mesoderm adalah tengah-tengah, dia akan jadi kebanyakan sistem, urinary system, reproductive system, digestive system. Dan endoderm akan jadi lining lah, respiratory tract punya lining, digestive tract punya lining. So awak kena tahu endoderm jadi apa, ectoderm jadi apa dan mesoderm jadi apa. Jelas? Setakat tu? Jelas. Jelas. After gastrulation, yang ini kita tak belajar detail, tapi cukup sekadar awak tahu akan berlaku proses neurulation dan organogenesis. Organogenesis mestilah kita tahu 3 germ layer tadi akan jadi organ of the body, which is yang medium cakap ni lah adult structure. Okay, manakala neurulation tu adalah formation of brain dengan spinal cord. Maknanya neurulation berlaku dulu, barulah badan kita lain develop dia punya organ-organ. Faham? Faham? Faham. Orang ni faham, yang lain? Faham tak ni lain? Faham ni dia? Faham. Okay, so itu untuk apa tadi? Untuk fetal development. Okay. So kita ada lagi 15 minit. Madam akan habiskan teruslah chapter ni dengan roles of hormone waktu proses pregnancy. Boleh? Boleh? Boleh, madam. Boleh. Okay. So kalau awak ingat lagi graf yang madam pernah lukis sebelum ni, iaitu dalam proses cycle. Okay. So graf yang kita lukis adalah tadi kat sini. Okay. So graf yang kita lukis, kita tengok balik untuk hormon. Okay. Estrogen dengan progesteron. Apa berlaku dengan estrogen, progesteron waktu awal, akhir pregnancy? Akhir ni, cycle. Dia turun kan kalau tak berlaku pregnancy. Betul? Betul. Tapi kalau berlaku pregnancy, what happen? Dia tinggi. Tinggi. Okay. So madam letak, okay, estrogen dulu naik. Okay, dia tinggi. Okay, ni estrogen. And then progesteron awal-awal rendah. Lepas tu hujung tu dia naik melintasi estrogen. Okay, ni yang berlaku kan? Let's say ada pregnancy.
Jelas setakat tu? Jelas tak setakat tu? Jelas? Jelas madam. Okey. Kalau ingat lagi madam ajar semalam, okey, kita ada corpus luteum. Betul? Betul? Betul. Corpus luteum secret apa? Hujung-hujungnya. Hujung-hujung cycle. Corpus luteum secret apa? Corpus luteum secret apa? Progesterone and a little bit of estrogen. Sebab tu dia tinggi kat sini kan. Dan siapa yang maintainkan corpus luteum bila adanya pregnancy? Apa yang maintainkan corpus luteum? Madam ada sebut juga semalam. Apa dia? HSG. HCG. HCG tu disekret oleh developing placenta. Betul? Untuk 3 bulan pertama. Okay, so Meda ada sebutlah benda tu kan. So, waktu awal-awal pregnancy during fertilization dengan implantation, so corpus luteum ni akan di-maintain. Okay, so corpus luteum macam ni, sepatutnya dia degenerate kalau tak ada apa-apa berlaku. Tapi ada hormon yang disekret oleh developing placenta iaitu HCG. Dia akan maintainkan corpus luteum. Faham? Faham? Faham tak ni? Faham. Faham. Supaya corpus luteum kita boleh secret progesterone dengan estrogen. Yang secret estrogen ni adalah developing placenta of the baby lah. Ataupun fetus lah. Okay. Setakat tu jelas? Setakat tu jelas? Jelas. Jelas. Dan apa fungsi progesterone dengan estrogen ni? Apa fungsi dia? Maintain dia punya ketebalan endometrium. Yes, betul. So kat sini dia maintain the thickness of endometrium lining ataupun nak prevent miscarriage lah. Sebab kita dah berlaku implantation. Kalau endometrium wall tak kuat, dia akan gugur ataupun jatuh. Baby implantation tu akan jatuh. Okay. So embryo kita akan secret trophoblastic akan secret HCG. Macam yang dia cakap tadi. Sebenarnya developing placenta tu yang akan secret HCG untuk berapa bulan pertama yang dia cakap semalam? 3 bulan pertama, betul? Betul? Betul. Okay. So kat sini nampak tak? Okay, nampak tak dia punya graf? Okay, dia tunjuk kat sini je lah. 3 bulan pertama kalau ikut 12. Okay. So HCG ni akan naik dan turun macam ni kan. Okay. So dia akan stop waktu 12 week. 12 week tu sama dengan 3 minggu. Kenapa dia stop HCG ni? Kenapa dia makin berkurang? Siapa ingat Madam cakap? Kenapa HCG berkurang lepas 3 bulan? Why? Sebab apa? Sebab developing placenta kita tak secret HCG dah. Okay, apabila 3 bulan, placenta kita akan fully develop. So, di fully developed placenta tak akan secret lagi HCG. So, bila dia tak secret HCG, apa berlaku dengan corpus luteum? Degenerate. Apa berlaku dengan degenerate? Okay, dia akan hancur. So, progesterone dengan estrogen akan berkurang lah sepatutnya. Tapi kita tak bolehkan progesterone, tak boleh biarlah progesterone dengan estrogen berkurang kan. Sebab kita perlukan dia untuk maintain endometrium wall. So sekarang the fully developed dia placenta ni akan secret estrogen dengan progesterone dengan sendiri. Jelas? Jelas setakat tu? Jelas setakat tu? So kalau tengok graf ni, ini awal-awal berlakunya pregnancy, progesterone lagi tinggi pada estrogen. Sama juga dengan graf kat sini. Betul? Progesterone lagi tinggi daripada estrogen. So, Madam akan lukis progesterone lagi tinggi daripada
Estrogen lah hormon. Okay. Dapat? Setakat tu dapat? Dapat? Dapat. Dapat. So kita dah cover HCG, secretion decline, corpus luteum degenerate, tak ada masalah. Placenta pula yang fully developed placenta ni akan take over secretion of estrogen dengan progesterone. Dan dua-dua hormon ni, progesterone dengan estrogen akan inhibit dua jenis hormon. Dia akan inhibit penghasilan laktin ataupun prolaktin dengan oksitosin. Prolaktin ni adalah hormon yang diperlukan untuk hasilkan susu ibu. Okay, so early pregnancy kita tak perlu hasilkan prolaktin. Okay, tak perlu. Dan dia juga akan hasilkan, dia akan block daripada penghasilan oksitosin. Oksitosin ni adalah hormon yang dihasilkan untuk trigger contraction berlaku. So kita tak nak lah benda tu berlaku. Kalau hormon dua-dua ni keluar waktu early pregnancy, what happen is akan berlaku miscarriage ataupun premature baby lahir. Sebab dia dah sakit bersalin nak bersalin. Faham? Berlaku contraction. Jelas cakap tu? Jelas cakap tu? Jelas madam. Yang lain jelas ke ni ke tidur ni? Tam-tam minum Jelas tak nampak madam. Okay. So itu dalam 2 trimester. Kita ada 3 trimester untuk pregnancy. Okay, 3 trimester. Okay. So waktu hujung trimester ketiga, macam awak ada 2 trimester. Untuk orang mengandung ada 3 trimester. Okay. Trimester terakhir, apa yang berlaku secara tiba-tiba, kita punya estrogen akan tinggi berbanding progesterone. Faham? Faham? Ini estrogen. Jelas cakap tu? Okay. So kenapa? Apa berlaku bila estrogen tinggi? So, estrogen is higher than progesterone. So, bila estrogen punya hormon increase, dia akan stimulate penghasilan reseptor dekat uterus. So ini adalah wall of uterus. Betul? Ada baby dah ni kan? Okay. So increase in estrogen akan increase the oxytocin receptor dekat wall of uterus. Okay, faham? Ni oxytocin receptor. Kalau oxytocin receptor, siapa yang perlu bind kat dia? Dia receptor, apa yang perlu bind kat dia? Apa yang sepatutnya bind kat dia? Oxytocin receptor. So yang patut bind adalah Oksitosin dia. hormon. Yes, oxytocin hormon lah. Tapi tak ada lagi sekarang kan? So first kali, bila estrogen punya level menaik, akan increase the receptor of oxytocin dekat wall of uterus. Itu yang berlaku pertama. Kemudian apa yang berlaku adalah oxytocin is produced by the fetus. So oxytocin ni medium letak warna hijau. So fetus ni sendiri, ni fetus ada baby dah ni, dia akan secrete oxytocin. Ni adalah hormon oxytocin. Selain daripada tu, kalau awak ingat lagi medium dia ulang hypothalamus, ada anterior pituitary gland dengan posterior pituitary gland, betul tak? Betul? Betul. Betul. Biasanya media guna anterior untuk hasilkan FSH dengan LH. So sekarang posterior pituitary gland pun akan secrete oxytocin hormone. Okay. Faham? Faham? Ada 2 benda yang secrete oxytocin hormone serentak lah sebenarnya. Satu adalah fetus tu sendiri. Yang kedua adalah posterior pituitary gland. Jelas? Jelas. Jelas. So kat mana dia patutnya bind? Okay, biru lah, ni biru. Kat mana dia patutnya bind? Dia kena bind dekat reseptor lah. Betul? Reseptor yang ada kat wall of uterus ni. Jelas sangat tu? Faham? Jelas. Okay. So bila dia bind dekat reseptor dekat wall of uterus ni akan menyebabkan berlaku contraction of smooth muscle. Okay. So dua-dua bind akan menyebabkan berlaku contraction of smooth muscle dekat uterus. Contraction tu dia mengeras lah. Okay. Dia mengembang atau mengeras. Contract. Okay. Dekat muscle of uterus. So secara tak langsung bila contraction ni berlaku dia akan stimulate placenta. Okay, let's say ada placenta ni kan. Placenta dia attach kan. Okay. Dia akan stimulate placenta untuk secrete hormon lain bernama apa dia?
prostaglandin. Okey, faham? Faham? Faham tak ni? Madam. Okey. So kita ada prostaglandin dan kita ada oksitosin lah. Okey. So apa function prostaglandin ni? Dia akan strengthenkan lagi, dia akan vigorouskan lagi contraction of smooth muscle. Nampak tak? Dia tambahkan lagi contraction of smooth muscle. So bila banyak sangat contraction of smooth muscle berlaku, dia akan menyebabkan sakit bersalin ataupun labor pain lah. Okay. So labor pain ni akan menyebabkan emotional dengan physical stress of mother tu sendiri. Bila seorang ibu ni dia ada physical stress, emotional stress, apa yang berlaku kat sini adalah dia akan hantar positive feedback kepada tempat yang sepatutnya lah. Okay. So dia akan contraction of muscle ni akan menyebabkan physical dengan emotional stress. Dan benda ni akan hantar positive feedback kat semua tempat yang sepatutnya, yang akan secret lagi banyak oksitosin dengan prostaglandin. Okay. Faham? Stres lagi banyak hormon-hormon ni dihasilkan. Maksudnya lagi sakitlah ibu tu. Betul? Jelas sakit tu? Jelas? Faham? Jelas. Jelas. Dan contraction of uterus muscle ni, ya, muscle-muscle kat sini akan berlaku secara rhythmic. Rhythmic tu bergilir-gilir. Sekejap contract, sekejap relax. Sekejap contract, sekejap relax macam tu. Kenapa berlaku macam tu? Let's say dia contract kan. Contract dia keras kan. Okay, lepas tu dia relax. Contract relax menyebabkan dia terpush baby tu keluar. Okay, contract mengeras, lepas tu dia lembut sekejap. Contract relax. Tapi waktu dia relax tu tak lama, sangat-sangat sekejap. Let's say 2 minit sekali atau seminit sekali. Itulah hujung-hujung contraction berlaku. Lama-lama dia akan menyebabkan kita punya cervix ni dilate. Dilate ni membesar lah. Itu yang pembukaan jalan orang panggil. Dan menyebabkan continuous strong contraction akan force fetus tu daripada keluar. Keluarlah baby melalui vagina. Dan last kali barulah keluar placenta ni. Okay, faham? Faham? Faham. Madam. Okay. Dah 9.57. So saya Madam rasa sampai sini je. Nanti Madam akan upload lah recording ni. Dan minggu depan kita dah jadual anjar kan? Betul? Betul. Betul. So mungkin kita akan habiskan syllabus atau kita buat latihan sikit lah. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan? Ada apa soalan? Tak ada, Madam. Tak ada. Tak ada. Ya Allah, Madam. Okay. Okay, thank you. Itu sahaja untuk hari ni.